Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kamen Rider VF3i. So, terlebih dahulu aku ingin ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton-penonton Kamen Rider VF3i. Ya, terima kasih banyak kerana sudi menonton channel aku, support kepada aku, dan alhamdulillah semakin banyak viewer yang datang support, semakin berkembanglah channel aku ini, insyaAllah. Okay, so hari ni kita nak bercerita tentang apa yang aku dah buat pada hari ni. Yang mana pagi tadi aku pergi ke kedai iaitu SYM Mersing. Dan apa yang aku dah buat adalah beberapa modifikasi ringkas, yang mana aku telah tukarkan bahagian footrest aku kepada footrest racing. Dan nampak lebih mengancam dan nampak lebih smart, handsome, bergaya sikit lah. So untuk install footrest Espada ni, dia agak rumit, sebab kelemahan ketaranya adalah dia tidak mempunyai manual, dan dia tak ada apa-apa yang boleh kita rujuk. Hanya sekadar kita try and error saja. Kita dapat tengok skru-skru dia pun memang bersepah habis, memang kau-kau bersepah, dan tak tahu mana yang sesuai dan mana satu yang sepatutnya diletakkan. Aku pun sekali tolong tadi. So Toke pun ada sekali tadi tolong bantu. Siap tengok YouTube lagi. Memang agak susah juga sebenarnya. Footrest yang aku beli ni harga dia 450. Dan tadi ada sedikit modifikasi pada bahagian side stand. So kita ada pertambahan sedikit side stand dia RM20. So pertambahan 400 sama RM20, RM470. Kenapa aku pasang ni? Sebabnya ialah untuk memberikan info sedikit, serba sedikit kepada sesiapa yang inginkan pemasangan footrest racing Espada. So bolehlah rujuk pada video ni, walaupun tak berapa lengkap, tapi aku cuba juga untuk sampaikan serba sedikit yang aku faham lah. So pemasangan ini perlu kita buka semua bahagian-bahagian original part stand, side stand di side footrest yang original kita buang lah. Bukan buang lah, simpan. Kot-kot one day bila kita dah boring guna yang footrest racing, so kita boleh guna yang original balik. So jangan buang lah, simpan dahulu, jangan jual. Okay, bahagian arm dia tu, besi yang tengah tu kita keluarkan, dan kita akan masukkan satu part yang berbentuk L ni di sebelah sisi kanan dan kiri. Ia sebagai tapak dia lah, tapak untuk mengikat skru-skru dan nut bagi footrest racing ni. Kemudian pemasangan kena teliti jugalah. Ada baiknya kalau untuk frame dia yang side footrest depan dengan belakang tu dipasang sekali dengan skru yang diberikan, untuk memudahkan kita nak pasang nanti dekat bahagian besi yang L. Kemudian lepas kita dah ke sebelah kanan lah. Sebelah kanan ni kita perlukan bahagian brake tu ditanggalkan untuk kita gunakan Espada punya footrest ni yang dah dilengkapi dengan tempat pemijak brake. Seterusnya pemasangan ini agak rumit, perlukan masa, kesesuaian bush. Dan bush yang ada tu bahagian depan yang kita tengok pada video nanti, ada yang panjang sikit, ada yang pendek tu, dan kita perlu pastikan ia betul-betul tepat lah. Seterusnya terdapat modifikasi pada bahagian terutamanya pada bahagian tabung brake ataupun brake pump dia. So brake pump bagi untuk VF3i ni, kalau kita nampak daripada video ni, dia perlu dialihkan ke sebelah kanan side footrest Espada, supaya ia boleh dilekatkan di bahagian apa ni, footrest, dan tak akan tertanggal lah. So memandangkan kalau kita tengok bahagian tabung ataupun tempat letak minyak tu, dia pendek punya post dia. So kita pastikan ia diletakkan betul-betul berdekatan dengan bahagian pump brake, sistem brake itu, supaya tak berlaku masalah nanti. Kemudian yang kita nampak ni adalah skru pada bahagian exhaustnya perlu diletakkan dan dilekatkan betul-betul tepat pada bahagian pemijak belakang
Dan kemudian skru itu perlu dipasangkan. Kita longgarkan sedikit skru di bahagian exhaust bahagian depan tu untuk kita tolak dia naik atas dan kita pasangkan supaya tak ada berlaku tertanggal ke pada bahagian exhaust, pada bahagian footrest belakang. Ya, sangat penting sebenarnya. Okay guys, so ini footrest yang sebelah kanan selepas dipasang. Kalau tengok dekat sini, bermula di bahagian pemijak brake dia, ada satu spring lah. Spring ni nanti aku akan cerita lah apa benda spring ni. Ini adalah modifikasi yang dibuat diletakkan di sini. Kemudian tengok kepada bentuk footrest ni, nampak ngam, nampak cantik kan. Nampak cantik, nampak tegap, nampak macam nampak smart lah. Memang betul-betul tengok daripada ni. Semua ni adalah besi alloy aluminium, iaitu besi tahan karat, yang takkan karat lah. Dan berwarna gold. Aku ambil warna gold sebab aku nak serasikan dengan bahagian brake lever dia. So tengok kemasan dia, ni ada kotor-kotor sikit lah, ni boleh bersihkan lah. So tengok kepada bentuk struktur dia, sangat-sangat smart, dan memberikan kesan yang sangat best kepada motor jadi handsome habis. Okay, so nampak tak bush ni yang tadi aku cakap tadi? Ni satu, ada dua, ada tiga. Sebelah kanan dia lain dengan sebelah kiri, dan setiap pemain mungkin ada persepsi yang berbeza lah. Okay, so untuk memudahkan untuk dipasang, first kali bahagian footrest yang pemijak belakang dan depan ni perlu dipasangkan dahulu. Pasanglah, ada skru 1, 2, 3, 4 ni, pasang sekali semua. Siap, untuk mudah kita nak pasang nanti. Okay, kemudian yang ni macam sirip ni kan, ni macam untuk hiasan saja, untuk bagi nampak smart lah dan kemas. Okay, ni yang kita panggil dia brake pump tadi. Okay, brake pump dengan dia punya apa ni, kontainer yang isi minyak tadi tu, yang asalnya dekat sebelah sana tapi dialihkan ke sini sebelah kanan, supaya brake pump ni lebih dekat dengan bahagian sistem brake sebelah kanan. Di belakang punya footrest ni ada satu bahagian yang dibekalkan kat sini untuk diikat ke bahagian exhaust. Jadi exhaust ni kita perlu longgarkan sikit skru dekat sini. So kita akan tolak exhaust ke atas untuk kita rapatkan di sini, dan dia akan pegang supaya lebih kukuh lah kedudukan dia. Okay, aku pakai kotak GV besar gerabak ni. So bahagian besi yang ini kena dipasangkan di sini, ikat dekat bahagian ni. Kalau ini ada lubang, ada lubang lah untuk ikat skru, so kita boleh pasang sebelah dalam. Tapi sebabkan tak ada, kita pasang sebelah luar. Dan apa kelemahan dia, dia menutup apa ni jenama espada ni. Dah tak nampak espada. Terlindung. Okay, seterusnya ini adalah kita punya brake belakang lah, punya Swiss brake Swiss belakang ni. So kita keluarkan dia, sebab dia nak dirapatkan sini. So kalau tak kita buat macam ni, so tak adalah brake belakang kan. So pemain tu buat, dia adjust bahagian yang ini ni, dia letakkan macam pemegang dia untuk dia pegang Swiss brake ni di luar. Kalau yang sebelum ni yang original punya, dia berada di dalam, tak nampak. So yang ni kat luar. So macam tu pula cara dia kan. Then pasang lah sedikit satu spring ni, letakkan kat sini. So bila kita pijak ni, dia akan tarik lah. So kita punya brake belakang akan menyala. Okay guys, tadi aku cerita yang sebelah kanan kan. So yang ni sebelah kiri pula. So sebelah kiri, of course lah, sebelah kiri ni adalah tempat adanya rantai, rantai depan, rantai belakang, dan juga tempat pemijak gear. Okay, so untuk memudahkan kita pasang ke bahagian ini, macam biasa, pasang dahulu bahagian frame yang L ni, yang ini dahulu dipasang sini. Dan kita tengoklah kesesuaian. Sebab macam tadi ni, dia punya, kita perlukan adanya letak bush kat sini untuk dia berada di luar daripada ni lah. Sebab kalau kita tak pasang ni, dia akan rapat ke dalam dan tak sesuai. Sebabnya yang ini dia akan terlalu rapat dan menyebabkan susah untuk kita nak pasang skru. So kita kena pasang bush kat sini lah. Bush dia, yang ini dia pilih yang macam sederhana panjang lah, yang ni. Kemudian yang di belakang ini ada juga bush. Kalau nampak kat belakang tu ada bush yang dipasangkan. Okay, so dah dipasangkan ni, kemudiannya yang pastilah bahagian pemijak depan dan belakang ni perlu dipasang dahulu, disekalikan dahulu.
Dan kemudian untuk pemijak gear ni, dia ada istimewa sikit lah. Dia terkeluar sikit ni dengan satu skru panjang disambungkan ke bahagian tempat pemijak gear ni untuk memudahkan pergerakan gear lah. Kemudian bahagian sprocket, ada punya motor pula, kacau lah. Okay, di bahagian sprocket hadapan, cover sprocket depan ni kena buka lah. And then yang ni aku pakai jenama Rizoma. Yang ini dipakai untuk motor Waisuku Waisuku pakai ni. Dan tadi tau dia suggest pakai inilah untuk lebih kemas. Sebab apa? Sebab kalau kita dah pasang ini, so cover yang original tu dia tak akan boleh dipasang kembali. Sebab dia akan tersekat di bahagian ini. Dia akan tak boleh masuk lah orang kata. Rapat sangat. Jadi kena pasang yang inilah, yang jenis brand Rizoma. Dan kalau kita tengok kat sini, of course lah, bila dah pasang itu, kita nak kecantikan, ada benda yang perlu kita korbankan. Kalau kita tengok bahagian ini telah terbuka dengan luasnya. Nampak bahagian sprocket hadapan dengan terbuka sekali. Okay, ada wire-wire yang tersembunyi pun tadi, kalau dia menggelibih keluar tu, so kalau macam ni kita guna kabel type, so kita ikat dekat sini lah. Ikat untuk mengelakkan ia daripada mengalami kerosakan. Okay, so pastikan buat dengan kemas lah. So jangan make sure tak ada apa-apa yang berlaku, minyak terkeluar ke apa ke. So yang ni advantage dia mungkin mudah untuk kita bersihkan. Disadvantage dia ialah nampak kekotoran yang ada kat situ. Dan rantai bahagian depan ni dia terdah lah. Kalau korang pakai kasut tali, mungkin berbahaya sedikit kalau termasuk dalam ni terbelit. Jadi aku sarankan, aku buat ni sekadar untuk tunjuk kat orang di luar sana bagaimana rupa dia bila kita pasang footrest racing Espada. Dan kalau siapa nak pasang boleh lah, kalau sikit-sikit nak rujuk pada video aku ni, sedikit sikit mungkin boleh beri info lah. Okay, so kalau tengok kepada struktur dia ni memang nampak smart ya, dengan warna gold dia yang menyerlah. So diingatkan sekali lagi lah, siapa korang yang ingin pasang, pastikan korang pasang dengan betul supaya skru tu dapat digunakan dengan betul. So bush yang tertentu yang boleh dimasukkan di sini sesuai dengan kedudukan yang ada pada bahagian footrest ni. Takut tersalah masuk bush nanti, so tak boleh nak ketatkan lah. Pastikan barang asal dia jangan dibuang ya, dan jangan jual lah. Sebab nanti mungkin kalau korang rasa footrest racing ni tak sesuai, so korang boleh pasang yang original balik. Okay, so aku nak beritahu satu benda tentang side stand. Macam aku cakap tadi kan, bahagian footrest sebelah kiri ni dia tak ada sambungan untuk kita letakkan side stand ni. Jadi aku pasang yang SYM 115 e-bonus punya, 115 bonus sport bonus. So memang muat lah, boleh masuk bawah ni. So kita pakai yang lokal lah, yang lokal murah sikit, harga dalam RM25. So yang ni kedai akan potong sikit lah bahagian side stand dia ni. Side stand di bahagian pemijak sebelah kiri dan kanan tu dia akan potong. So kita gunakan bahagian ni lah. Kenapa tak guna yang original? Sebab yang original dia punya side stand ni dia terkeluar sebelah sini, jadi tak muat. Jadi kita kena pakai yang SYM 115 punya. Dia sangat-sangat sesuai dan masuk ke bahagian bawah kita punya tempat pemijak tu, untuk kita ketatkan dan skrukan di bahagian bawah. So kita dah potong sikit yang ni bahagian pemijak dia, dan baru kita boleh pasang kita punya side stand ya. So total semua kita punya footrest 4.5 tambah RM25, so RM475. So itu yang harga yang aku buat dan dapat ketika aku buat modifikasi ni di SYM Racing ya. Aku buat memang untuk tunjuk kat korang yang siapa nak pakai. Inilah rupa dia. Inilah rupa footrest Espada yang dipasangkan di bahagian pemijak bagi motor SYM VF3i. Okay.
Okey, berkenaan dengan footrest Espada ni. So bila kita pasang footrest Espada ni, of course lah kita punya kedudukan kaki kita dah tak sama macam yang sebelum ni. Kalau sebelum ni dia punya footrest dia bawah sikit kat sini, so kedudukan kaki kita akan lebih nampak ergonomik lah. Tapi yang ni dia akan lebih sporty sikit, so kaki kita akan bend lebih sikit lah. So mungkin kalau pertama kali mungkin rasa tak selesa lah. Jadi bila kita dah ubah macam ni, kita kena adapt lah dengan situasi yang kita dah pilih ni. So macam aku, memang aku sengaja buat pilih sebab aku nak rasa kedudukan dia macam mana. Bila satu sampai satu tahap, aku rasa aku dah bosan dengan modifikasi ni, so aku boleh tukar balik dengan yang original. Sebab tu yang original jangan buang. Okay, so itulah tadi yang aku tunjukkan kepada korang tentang apa yang aku buat tadi, iaitu aku install bahagian footrest jenama Espada Footrest Racing. So mungkin sedikit kalau macam rasa tak faham tu, minta maaf lah banyak-banyak. Aku buat sekadar yang aku mampu dan aku tahu saja. Nak detail tu tak detail sangat lah, tapi aku boleh sedikit sebanyak memberikan gambaran bagaimana ia dipasang dan bagaimana rupanya setelah ia dipasang. Esok nanti aku akan balik ke Muar. So aku akan rasalah perjalanan yang jauh, macam mana kedudukan kaki kita, lenguh tak lenguh, semua akan terjawab kemudian nanti. Baik, itu saja video aku pada kali ini. Terima kasih banyak-banyak kepada yang menonton video aku. Kalau suka, share lah, dan jangan lupa subscribe channel Kamen Rider PF3i. So akhir kata daripada aku, terima kasih kerana menonton, dan aku ingin ucapkan sekali lagi selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, dan teruskan menyokong channel Kamen Rider PF3i.